Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera to all my believer student out there. Awak masih lagi bersama saya, Mr. Ahmad dalam eTution Channel, dan saya adalah tutor matematik tambahan awak untuk KBSM Tingkatan 4. Dan video kali ini kita masih di chapter yang sama, iaitu chapter 9, pembezaan. Dan video kali ini saya nak terangkan lebih kepada, kita ada dua cara yang saya nak terangkan, iaitu kalau awak boleh lihat di belakang saya, di papan putih saya ini, kita macam saya punya style adalah saya akan ada example di sebelah kanan awak, dan saya ada teori ataupun formula di sebelah kiri awak. Okey, so kalau awak masih katakan awak terskip video-video saya sebelum ini, tolong follow up, tolong tengok video-video sebelum ni. Kalau tidak, awak tak faham apa yang saya ajar dekat depan, maksudnya awak dah advance ke hadapan, sedangkan awak kena follow video-video basic sebelum ni. Okey, tapi tak apa, kita masih ada banyak masa dan korang pun boleh tengok video ini berulang-ulang kali. So, video pada kali ini, by the end of this video, apa student-student saya akan dapat? Okey, so kelas, pada video kali ini saya nak terangkan dua teknik saja. Ini terbitan pertama fungsi polinomial. Awak kena tahu, dalam terbitan pertama fungsi polinomial ini kita ada banyak cara. Dia banyak cara dan dia sebenarnya berpandukan kepada persamaan apa yang awak dapat dekat dalam kertas soalan awak. Dia ada yang macam pecah-pecah, dia ada dalam bentuk pendaraban, dia ada dalam bentuk pembahagian, dia ada dalam bentuk berangkai. Okey, saya akan explain satu persatu dekat setiap video saya dalam chapter 9 itu, semua saya dah terangkan. But video kali ini saya nak terangkan dua cara, iaitu satu adalah hasil darab dan lagi satu adalah hasil bahagi. Sebelum saya pergi kepada soalan seterusnya, kepada example ini, macam mana penggunaan formula kita. So, kita akan pergi yang pertama dulu. Yang pertama dulu, awak kena tahu yang kita ada terbitan pertama fungsi polinomial hasil darab adalah di mana? Okey, kita nak jadikan, apabila kita dapat fungsi ataupun kita dapat persamaan, contohnya y, kita perlu jadikan dia dalam dy over dx, betul? Okey, tapi macam mana awak nak selesaikan kalau persamaan awak itu ada kurungan dan dalam kurungan itu sendiri mempunyai pemboleh ubah ataupun unknown yang kuasanya lebih daripada 2, lebih daripada 3, dan macam mana kita nak simplify supaya kita dapat persamaan pembezaan kita tu. Okey, so saya akan terangkan yang pertama adalah hasil darab kita. Kita ada dy over dx. Yang ini mesti korang kena, yang tak pernah jumpa mesti terkejut. Kenapa tiba-tiba ada u, kenapa tiba-tiba ada v ni kan? Saya akan terangkan lebih lanjut dalam soalan kita selepas ini. Tapi bila awak nampak formula hasil darab je, awak nampak dy over dx ini bersamaan dengan u. U ini sebenarnya dia melambangkan satu persamaan yang ada di dalam main equation korang, ataupun dalam persamaan yang telah diberikan kepada awak. Dan kita ada dy over dx ini, kita pecahkan lagi satu untuk jadikan persamaan yang kita boleh bezakan nanti. Nampak macam kompleks, betul lah? Tak apa, sebenarnya dia senang je kalau saya terangkan dalam saya punya example lepas ini. Okey, lepas tu dia alternate. Alternate tu maksudnya dia terbalikkan. Maksudnya awak akan tambahkan dengan v persamaan ini. Persamaan ini akan didarabkan dengan du over dx. Yang ini pun kita perlu bezakan dia juga. Okey, so mesti awak tertunggu-tunggu, apa benda ni tak faham lah Mr. Ahmad, tak faham lah. Okey, saya terangkan dekat sini di sebelah kanan awak. Macam mana kita nak gunakan formula kita ni? Hasil darab terbitan pertama fungsi polinomial. Okey, jom saya tunjukkan korang. Okey, so contoh soalan kita berada di sini. Macam biasa, saya akan tuliskan jawapan dalam ink biru. Okey, di sini kelas, kalau awak lihat, dia bagi awak persamaan jika y sama dengan kurungan x kuasa 2 tolak 4 kurungan, dia ada darab darab 2x kuasa 3 tambah x. Maksudnya awak ada dua kurungan dan dua bracket, dua kurungan ini didarab antara satu sama lain. Okey. So, mesti awak tertanya-tanya, mana u, mana v, mana apa benda ni, apa benda Mr. Ahmad ajar ni. Okey. So, sekarang bila kita nak bezakan y kita akan dapat dy over dx. Awak perlu pecahkan persamaan ini. Persamaan main ataupun yang utama. Sekarang ni, yang ini, persamaan ini kita boleh pecahkan kepada dua, iaitu kita keluarkan selalunya kurungan yang pertama ini saya jadikan u, kurungan yang kedua ini saya jadikan v.
Baru awak nampak betul. So sekarang ni untuk mengelakkan kecuaian, awak tulis balik U awak bersamaan dengan U ini, maksudnya U dalam ungkapan X. U dalam ungkapan X adalah X kuasa 2 tolak 4. Saya salin balik Lepas tu awak ada V. Yang ini adalah V dalam ungkapan X. Maka awak akan dapat V sama dengan 2X kuasa 3 tambah X. Itu cara dia. Okey. Video-video sebelum ini saya pernah ajar teknik-teknik pembezaan. So okey, saya tak payah terangkan dalam video kali ini buang masa. Okey, so sekarang ini kita bezakan U dalam ungkapan X. So apabila saya bezakan, saya akan dapat DU over DX. Yang ini kita akan pakai dalam formula kita. Yang ini DU over DX. So tak apa, kita buat pelan-pelan satu persatu. So ini adalah X kuasa 2. Apabila awak bezakan X kuasa 2, 2 pergi depan, kita akan dapat 2X. 2 tolak 1, awak tak tulis apa-apa, constant akan jadi kosong. Biarkan. So ini adalah yang terakhir untuk DU over DX. So kita pergi kepada B pula. Dan apabila kita bezakan B dalam bentuk X, kita akan dapat dV over dx bersamaan dengan 2x kuasa 3 tambah x. So kita akan dapat 3 bawa pergi depan akan jadi darab. So 2 darab 3 adalah 6. X 3 tolak 1 akan dapat kuasa 2. Di sebelah kita ada x. So apabila pamalan itu ada kuasa 1, apabila kita bezakan dia, dia akan jadi constant. Dia akan ambil constant di depan sebab depan ini adalah 1, so dia akan jadi 1 Okey, so kelas, awak dah nampak sekarang kita ada persamaan di mana kita ada U dV dx, V dV dx. Kita masukkan dalam formula sekarang ni. Okey, so let's go. Kita masukkan dalam formula sekarang ni. Apabila awak nak dapatkan dy bahagikan dengan dx, so start daripada U dulu. U awak adalah X kuasa 2 tolak 4. So masukkan X kuasa 2 tolak 4. Darabkan, titik maksudnya darab darabkan dengan dV over dx. So awak akan dapat 6x darabkan dengan 6x kuasa 2 tambah 1. Okey, apabila dia menyebabkan operasi darab, in between kita akan guna tambah. Okey, kita start balik. Sekarang alternate pula. Apabila kita menggunakan V, mana V? Dekat sini. 2x kuasa 3 tambah x darabkan dengan du over dx kita adalah 2x. So masukkan 2x darabkan dengan 2x. Okey, so kelas, jangan tinggalkan jawapan awak dekat situ. Ini jawapan awak malas. So kita kena kembangkan dia. Kembangkan dia supaya dia menjadi satu persamaan yang kita panggil general form. Okey, so sekarang ni yang ini jangan cakap tak tahu. Kita darab masuk dalam darab masuk dalam, darab masuk dalam. So apabila awak lihat dekat sini, kita akan dapat x kuasa 2 darab dengan 6x kuasa 2, kita dapat 6x kuasa 4. X kuasa 2 darab 1 jadi x kuasa 2, negatif 4 darab 6, x kuasa 2 negatif 24. X kuasa 2 negatif 4 negatif 4 jumpa dengan negatif 4 darab 1 akan dapat negatif 4. Okey, so seterusnya persamaan yang di sebelah ini pula kita buat 2x kuasa 3 darab 2x akan dapat 4x kuasa 4. X darabkan dengan 2x awak dapat plus 2x kuasa 2. Okey, so kelas, kenapa kita perlu kembangkan? Sebab apabila kita kembangkan, kita akan nampak kita boleh simplify persamaan itu. Kalau awak lihat dekat sini ada x kuasa 4, x kuasa 4, x kuasa 2 dan juga constant. So kita boleh selesaikan persamaan ini. Apabila kita selesaikan persamaan ini, kita akan dapat 6x kuasa 4 jumpa dengan 4x kuasa 4. So 6 dengan 4 dapat 10x kuasa 4. Okey, x kuasa 4 dah settle. Kita settlekan x kuasa 2. X kuasa 2 tolakkan dengan negatif 24x kuasa 2 tambahkan dengan 2x kuasa 4. So x 3 tolak ni dapat negatif 21x kuasa 2. Saya tersebut x kuasa 4 ke tadi? Okey, x kuasa 2. Okey, so sekarang ni
Sekejap, double check. 2, 3 jumpa dengan negatif 24 dapat negatif 21 x kuasa 2, betul. Ok, so constant tak ada kawan, dia akan sorang-sorang. So kita akan dapat our final answer. Inilah jawapan kita untuk dy over dx apabila kita dah bezakan. So this is my final answer. So itulah cara-cara dia. Okey, so kelas, ini adalah kita panggil teknik pendaraban. Apabila awak jumpa operasi darab, awak perlu gunakan hasil darab punya formula. Okey, so dia tidak serumit apa? Tidak serumit yang kedua ni, hasil bahagi. Macam mana kita nak guna? So kita pergi on our next example. Jom. Saya tengah tunggu korang untuk soalan. Kalau diberi bahagi macam mana korang settle kan? Okey, so sekarang ni apabila awak nampak kita ada persamaan y sama dengan 3x tolak 1 bahagi x kuasa 2 tambah 4, dah terang-terang obvious dah ni. Dah terang lagi nak disuluh kan? Dia adalah operasi bahagi. So apabila kita lihat dekat sini, dia adalah operasi bahagi, kita menggunakan hasil bahagi. Sama juga, dia ada v, dia ada u, dia ada dy, dia ada dv over dx, dia ada du over dx. Tetapi formulanya sedikit kompleks, di mana awak perlu bahagikan dengan d kuasa 2. Okey, so kita selesaikan soalan yang melibatkan pembahagian. Okey, macam saya cakap, untuk mengelakkan kecuaian, awak tulis satu persatu. Macam saya tulis dekat sini, selalunya yang atas kita akan guna sebagai u dan di bawah kita guna sebagai v. Okey, so kita tahu bahawa u adalah 3x tolak 1 dan kita punya v adalah x kuasa 2 tambah 4. So, kita bezakan kedua-duanya, u akan dapat, this is very easy. So, du over dx, 3x ini obviously jadi kosong. So, ini akan jadi 3 sahaja. Dan untuk awak punya dv over dx, awak akan dapat 2x. This one is quite easy. Okay, so awak dah ada u, awak dah ada v, awak ada du over dx, awak ada dv over dx. So, let's put inside a formula. So, sekarang ini kita nak cari dy over dx. Sama dengan v. Ambil v dulu. X kuasa 2 tambah 4 darabkan dengan du over dx. So, darabkan dengan 3. Untuk operasi bahagi, kita akan letak tolak lain. Kalau darab kita guna tambah, kalau bahagi kita guna tolak. Okey, so sekarang tolakkan dengan u 3x tolak 1 darabkan dengan dv over dx iaitu 2x. Okey, belum selesai sebab kita perlu bahagikan persamaan ini dengan v kita, tetapi sekarang kita perlu kuasakan dengan 2. X kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey, so kelas, sekarang ini kita selesaikan di belah atas your numerator dulu before the denominator. Okey, kembangkan 3x squared tambah 4. Kita akan dapat 3x kuasa 2 3 jumpa 4 dapat 12. Tolakkan dengan, jangan cuai sebab tengah-tengah adalah tolak, dan apabila tolak jumpa dengan tolak, dia akan jadi tambah. Okey, so sekarang 2x jumpa dengan 3x akan dapat minus. Saya pun dah hampir silap. 6x kuasa 2. Okey, yang ini 2x jumpakan dengan 1 sebab dia ada negatif, saya akan dapat positif 2x. Bahagikan dengan, okey, yang ini kembangkan macam biasa. Kalau kembangkan, awak akan dapat x kuasa 4 tambahkan dengan 2 darab 4, 8. 8 darab x kuasa 2, 8x kuasa 2, 4 kuasa 2 tambah 16. Okey, kita dah kepada penghujung. Selesaikan 3x kuasa 2 jumpa dengan negatif x 6x kuasa 2, awak akan dapat negatif
3x kuasa 2, 12 jumpakan dengan, oh okey, tak, dia dah tak ada kat situ. Kita plus 2x, yang ini adalah plus 12. Bahagikan dengan, yang ini saling balik je, x kuasa 4 tambah 8x squared tambah 16. Okey, bagi saya masa untuk saya cek, boleh tak saya simplify lagi? Tidak boleh. So, kalau kita tak dapat simplifykan dia, maksudnya this is your final answer. This is your dy over dx. Kalau awak lihat, dia punya jawapan pun sedikit panjang kalau awak lihat, sebab dia ada operasi bahagi. So, your final answer. Okay, so kelas, kita dapat kepada penghujung video saya. So, like I promise to you guys, by the end of this video, awak akan tahu basic understanding berkenaan formula hasil darab, terbitan pertama fungsi polinomial, terbahagi kepada 2, hasil darab dan hasil bahagi. Please remember this formula. Dan yang example saya buat di depan itu sebenarnya is a very simple example. Dalam buku ada lebih kompleks So, semakin banyak awak buat exercise, semakin banyak yang awak tahu. Okay. So, class, so if let's say you like my video, please click like, and if let's say you have a question, awak ada soalan, please put a comment, nanti admin kita akan layan korang. Dan if let's say you want me to improve on my teaching, put a comment also, tapi put a constructive one lah, janganlah kecam saya. Okay, so I'll see you guys on the next video. Kita masih lagi di dalam pembezaan. So, bye, see you.